Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pelajar. Okey, alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk pendidikan Al-Quran As-Sunnah pada minggu ini. Dan insya-Allah kita akan masuk kepada bab yang lain untuk minggu ini, yang mana Ustazah nak semua bersedia untuk kita punya kelas pada hari ini. Semua dalam keadaan yang selesa, dan Ustazah harapkan semua sihat-sihat sahaja. Okey, insya-Allah kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan umum Furqan Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wash'u 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. InsyaAllah hari ini semua dalam keadaan baik ke? Sihat tak? Okey, alhamdulillah. Ustazah harapkan semua dalam keadaan sihat-sihat saja kan. Lagi-lagi kita sedang berhadapan dengan wabak COVID-19. Jaga diri, jaga bila kita dengar orang ramai, bila kita keluar, jaga SOP, jaga penjarakan semua tu. Okey. Ustazah nak, sebelum kita masuk kepada topik kita pada hari ini, Ustazah nak ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang dapat menjawab soalan yang Ustazah berikan pada minggu lepas kan. Ustazah ada bagi kuis kan di akhir pembelajaran yang lepas, dan Ustazah nampak adalah beberapa yang tak dapat nak hantar, tapi Ustazah ucapkan terima kasih kepada mereka yang dapat memberikan komitmen untuk menjawab soalan-soalan yang Ustazah berikan. Okey, kali yang lepas kita dah sentuh dengan bab Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu, yang mana kat situ kita tahulah apa itu berkenaan dengan Al-Quran. Kita dapat faham lagi Al-Quran itu sebagai mukjizat, Al-Quran itu adalah wahyu, dan kita tahu yang mana macam mana sejarah daripada pengumpulan Al-Quran kan. Dan kat situ kita tahulah keistimewaan Al-Quran ni berbanding dengan kitab-kitab yang lain kan, kitab-kitab semawi yang lain. Dan alhamdulillah lah, Ustazah harapkan semua mengamalkan Al-Quran, mengamalkan bacaan Al-Quran dalam sehari itu. Jangan lupa untuk kita baca Al-Quran dan sama-sama mengamalkannya. Okey, baiklah. Sekarang ni Ustazah nak minta semua pelajar untuk buka muka surat 226. Okey, hari ni Ustazah nak jelaskan tentang topik baru yang kita akan sentuh, iaitu berkaitan dengan tazkiyah an-nafs, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita nak masuk topik baru, mestilah kita akan tahu dulu apa maksud dia, maksud dari segi istilah dan dari segi bahasa. Okey, baiklah. Sekarang Ustazah nak bawa semua pelajar untuk kenal apa itu tazkiyah an-nafs. Okey, para pelajar semua pasti pernah dengarkan apa itu tazkiyah an-nafs. Okey, kat sini Ustazah nak jelaskan lagi untuk kita lebih faham, dan insya-Allah kita akan sama-sama amalkan. Okey, tazkiyah an-nafs ini berasal daripada dua perkataan yang kita tahu, iaitu tazkiyah dan an-nafs. Okey, tazkiyah ni dia membawa maksud membersihkan, menyucikan dan menjadikan sesuatu itu menjadi lebih baik. Okey, itu adalah tazkiyah, yang mana dia membawa maksud membersihkan, menyucikan dan menjadikan sesuatu itu menjadi lebih baik. Okey, kalau tengok kepada an-nafs, dia bermaksud ada tiga, iaitu roh, jiwa dan nyawa. Okey, kalau tengok kepada istilahnya pula, tazkiyah an-nafs ini
membawa maksud kepada usaha manusia untuk menyucikan jiwa sehingga mempunyai sifat terpuji pada dirinya di dunia dan akhirat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustazah ulang. Tazkiyah an-nafs ni membawa maksud usaha manusia untuk menyucikan jiwa sehingga mempunyai sifat terpuji pada dirinya di dunia dan di akhirat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah maksud tazkiyah an-nafs. Kaitan dengan tazkiyah an-nafs ni, Allah telah membuktikan dalam surah Al-Syams. Surah Al-Syams yang Allah firman, yang Allah telah berfirman mafhumnya dari ayat 7 hingga ayat 10. Ustazah bacakan dia punya terjemahannya. Okey, kat sini Allah telah berfirman yang mana demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan membawanya kepada bertakwa. Okey, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih. Maafkan Ustazah. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Okey, ini dalam surah Al-Syams ni memang sangat teranglah bahawa Allah SWT sangat mengilhamkanlah kepada mereka yang betul-betul nak mengenal jalan Allah, kan, yang betul-betul nak menyucikan dirinya, membersihkan dirinya daripada sebarang perkara-perkara yang mungkar, lebih-lebih lagi melibatkan dosa-dosa yang besar. Okey, dia sangat, Allah kata berjayalah, kan, berjayalah bagi orang yang jadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah bersih, bertambah bersih, yang bermaksud seorang Muslim yang sentiasa mengamalkan dan mengamalkan amalan-amalan yang soleh, melaksanakan amal kebajikan. Itulah salah satu cara untuk membersihkan jiwa seseorang menjadi lebih baik dan sempurna, insya-Allah. Kat sini juga Allah telah buktikan dalam surah Al-Lail, yang bermaksud mafhumnya dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa, yang mendermakan hartanya dengan tujuan untuk membersihkan dirinya dengan harta bendanya. Dalam surah Al-Lail ini pun adalah salah satu bukti yang mana perlunya tazkiyah an-nafs dalam seorang Muslim dan seorang yang dikatakan orang Islam, kan, orang Islam yang ingin menjadi seorang mukmin yang sejati, yang membersihkan dirinya. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sangat jauh daripada azab neraka, dan bagi mereka yang mendermakan hartanya dengan tujuan untuk membersihkan diri dan untuk membersihkan dirinya daripada perkara-perkara yang dia lakukan. Kerja sebelum ini dikatakan mungkin dia pernah melakukan sesuatu yang langgar daripada syariat Islam, dan mungkin ada dosa-dosa kecil ataupun besar dilakukan, dan dia pun melaksanakan derma, kan, mendermakan hartanya ke jalan yang benar, kan, untuk membersihkan dirinya. Okey, surah Al-Lail adalah daripada daripada ayat 17 hingga 18. Sekarang ni Ustazah nak kita sama-sama tengok dalam muka surat 229. Para pelajar semua boleh buka muka surat 229, yang mana ini adalah berkaitan tentang jenis penyakit hati dan cara untuk mengubatinya. Okey, kat sini yang kita tadi dah tahu apa itu tazkiyah an-nafs,
Kan kita tahu apa maksud dari segi istilah, dan kita tahu juga bukti berkenaan dengan tazkiyah an-nafs tadi. Dan sini kita nak tengok, kita nak sentuh tentang jenis penyakit hati dan cara untuk mengubatinya. Okey, yang pertama kat sini adalah nifaq. Okey, apa yang dimaksudkan dengan nifaq, para pelajar semua? Mesti para pelajar pernah dengar ni. Okey, nifaq ni sebenarnya berkaitan dengan orang-orang munafik, yang selalu kita dengar tentang orang-orang munafik. Okey, nifaq ni juga kalau fahamnya, ia merupakan bukan kita lah kan, iaitu nifaq ni dia menzahirkan keimanan pada luaran tetapi menyempurnakan kekufurannya dalam hati. Kan selalu kita dengar orang munafik ni, dia apa? Dia zahirkan keimanan kan. Dia tunjukkan yang dia ni beriman kepada agama Islam, tetapi secara zahirnya dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Itu adalah sifat orang munafik. Okey, nifaq ni juga dia sangat-sangat memberi sangat besar mudaratnya sehingga mampu mendorong pelakunya untuk melakukan dosa-dosa yang besar, yang disebabkan daripada jenis penyakitnya ini boleh menyebabkan pelakunya untuk terjerumus melakukan perkara-perkara dosa yang lain, sehinggalah dosa-dosa besarnya lain. Okey, seperti apa? Kalau kita tahu apa sifat-sifat orang munafik ni, dia jenis suka bercakap bohong, lepas tu dia suka memungkiri janji, dan dia khianat, dan suka menghasut, mengadu domba dan menyebarkan fitnah. Itulah antara cabang-cabang lah daripada sifat hasad dengki ni kan. Daripada sifat nifaq ni kan, yang mana mereka ni gemar untuk cakap bohong kan, tak mendapati janji, suka mengadu domba dan suka menyebarkan fitnah. Inilah kita tahu dalam kat sini dalam surah Al-Taubah ayat 67. Dalam surah Al-Taubah pun Allah telah berfirman, bermaksud orang-orang munafik lelaki dan perempuan setengahnya adalah sama dan dengan setengah yang lain. Mereka ni masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat dan melarang dari perbuatan yang baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya, iaitu bahir kedekut. Mereka telah melupakan, tidak menghiraukan perintah Allah dan juga melupakan, dan Allah juga melupakan mereka. Sesungguhnya orang munafik itu ialah mereka orang yang fasik. Dan Allah telah berfirman berkaitan dengan orang-orang munafik ini. Terusnya barulah kita nak cakap tentang hasad. Tadi Ustazah tersasul berkaitan tentang hasad tadi kan. Okey, hasad ni kalau kita faham, selalu dengar je kan, hasad ni adalah berkaitan dengan hati juga. Hasad ialah dengki ataupun sifat iri hati. Okey, surah An-Nisa berkaitan dengan hasad ni, dan dalam ayat yang 32 Allah berfirman, dan janganlah kamu terlalu mengharapkan yang ini ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu, untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan ataupun pangkat kebesaran, kerana telah tetap orang-orang yang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka telah usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Yang mana kita faham lagi lah, setiap manusia tu telah ditentukan oleh Allah SWT kan, ada bahagian dia yang tersendiri. Sebagaimana apa yang telah mereka usahakan, itulah yang mereka akan dapat sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Dan tak perlulah untuk kita membanding-bandingkan dan kita nak nilai kita punya apa yang kita dapat dan orang lain dapat. Itu semua tak akan menemui kesedaran lah kan. Hanyalah membibirkan perasaan hasad dengki sahaja. Oleh itu
kita sebagai seorang manusia perlulah banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kita ada, dan sama-samalah kalau nak dapat yang lebih baik, sama-sama untuk berusaha supaya kita dapat apa yang kita impikan. Sakit hati yang seterusnya adalah bergantung kepada selain Allah. Okey, apa yang dimaksudkan ialah ia melakukan sesuatu perkara ataupun amalan tetapi hati itu cenderung kepada selain Allah dari segi pengharapan. Okey. Ini adalah mengakibatkan sesuatu semua tujuan kita akan menjadi sia-sia. Jika apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan adalah bertentangan. Maksudnya kita punya hati ni cenderung terhadap pengharapan yang selain daripadanya dan Allah yang satu. Okey, contoh seorang murid ni. Seorang murid ni sungguh-sungguh belajar, dia nak periksa ni sungguh-sungguh nak belajar. Tapi apabila dia ni diuji dengan kegagalan, dia akan menyalahkan diri dia. Dia menyalahkan diri dia. Maksudnya dia tak terima takdir tu kan. Dia kata dia dah usaha, kenapa tak dapat lagi? Kenapa tak berjaya lagi? Dia salahkan betul-betul diri dia. Dan sekiranya dia berjaya, dia akan merasakan itu hanyalah berpunca daripada usahanya. Dia terlupa. So pelajar tadi tu sebenarnya dia terlupa bahawa kejayaan ataupun kegagalan pun kejayaan ataupun kegagalan itu hanyalah ujian daripada Allah pada hamba-Nya kan. Maksudnya itu semua adalah perkara yang telah Allah tetapkan kan. Tak bolehlah dirasa untuk menyalahkan diri dia sangat, dan tak bolehlah juga dirasa apa yang dibuat itu atas asbab dia yang berusaha, dia yang tanpa dia ada rasa pergantungan kepada Allah kan. Kat sini dalam surah Al-Baqarah Allah telah jelaskan dalam surah, pada ayat 165 yang bermaksud walau demikian ada juga di antara manusia ni yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu Allah. Mereka mencintai, iaitu memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah, dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman iaitu syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada akhirat kelak, pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah. Kekuasaan ataupun kekuatan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Yang mana kalau kita menyekutukan Allah, kita mengharapkan atau bergantung kepada selain daripadanya, maka itu adalah sesuatu perkara yang sangat berat sisaannya, dan insya-Allah berat sisaannya di akhirat kelak. Terusnya penyakit hati melakukan maksiat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan melakukan maksiat ni? Kita mungkin semua dah tahu kan apa maksiat tu apa kan. Dia adalah satu sering melakukan dosa, sama ada kecil ke besar ke, tetapi setiap satu dosa yang dilakukan menghasilkan satu titik hitam pada hati kan. Yang mana semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin gelaplah hati seseorang sehingga benci untuk mendengar maupun melakukan kebaikan. Ini adalah salah satu yang maksudnya ada salah satu yang berkaitan dengan penyakit hati, iaitu melakukan maksiat. Walaupun dia adalah dosa besar ke dosa kecil pun kalau kita lakukan secara ulang-ulang, maka akan jadi satu titik hitam lah dalam hati kita kan. Apatah lagi dosa-dosa besar yang kita lakukan. Okay. Antara perkara maksiat tersebut ialah berjudi kan, minum arak, berzina, mencuri dan seumpamanya kan. Dan kalau kita membuang sampah tu pun, kalau kita tengok dari aspeknya dia macam kecil kan daripada pandangan kita. Tapi kalau kita selalu sangat buang sampah kan, merosakkan, maksudnya tak fikirkan tentang alam sekeliling kan, tak menjaga
tak menjaga bumi. Maksudnya kita ni pun lama-lama dah lali, dah biasa dah untuk melakukan, untuk membuang sampah mata rata kan, tanpa kita fikirkan mudarat yang akan datang kan. Macam mana dengan bumi kita akan datang kalau kita tak jaga baik-baik sekarang ni. Okey. Di sini pun Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl kan, dalam surah An-Nahl ni ayat 112. 112 yang bermaksud dan berhubung dengan hal kaum yang kufur atau ingkar. Allah memberikan satu contoh sebuah negeri yang aman damai dan tenteram, yang diterangi rezekinya yang mewah dari tiap-tiap tempat. Kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah akan merasakannya kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan dengan apa yang mereka telah lakukan. Okay, dalam surah An-Nahl ni kita jelaskan daripada sirah-sirah Nabi yang dahulu, yang mana dia telah yang mana sirah terdahulu ada menggambarkan tentang macam mana seorang Nabi ni berhadapan dengan umatnya kan. Umatnya sangat banyak melakukan maksiat, tetapi mereka ni hidup dalam keadaan yang cukup mewah, cukup tenang kan. Tapi bila mana Allah dah tarik nikmat tu, Allah telah merasakan mereka dengan kelaparan dan ketakutan disebabkan atas maksiat yang mereka lakukan kan, disebabkan oleh kekufuran yang mereka lakukan. Allah balas atas apa yang mereka lakukan pada zaman itu kan. Jelaslah yang mana walaupun kita tahu, walaupun kita dalam keadaan yang mewah macam mana pun kan, tapi bila masa saja Allah akan tarik balik. Bila mana Allah kata kun fayakun, maka jadilah ia kan. Lagi-lagi bila kita sering alpa dengan keserokan yang kita buat untuk dalam melakukan maksiat kan. Auzubillah min zalik. Minta kita semua dijauhkan dari perkara ini kan. Okey, seterusnya Ustazah. Okey, seterusnya Ustazah nak tengok. Okey, penyakit hati yang seterusnya adalah cintakan dunia dan melupakan akhirat. Okey, cintakan dunia ataupun melupakan akhirat ni dia merupakan satu perkara yang mana berlebih-lebihan dalam perkara keduniaan sehingga mengabaikan akhirat. Okay. Orang yang mencintai dunia akan menuruti hawa nafsu sehingga terjerumus kepada perkara-perkara yang negatif, iaitu seperti tamak, sombong, bakhil, kedekut dan seumpamanya kan. Yang mana apabila mereka ni terlalu mengagung-agungkan sangat dunia kan, sehingga mereka alpa dan lupa bahawa semua itu adalah atas izin yang Maha Esa kan, Allah SWT yang memberikan semua tu. Tapi disebabkan mereka yang terlalu cintakan dengan apa yang mereka ada sekarang ni, sehingga mereka lupa akan akhirat, hari akhirat yang akan mereka ataupun kita semua hadapi pada suatu hari nanti kan. Okey, itulah dikatakan berlebih-lebihan dalam urusan dunia kan, cintakan dunia hingga melupakan akhirat. Okey, kat sini juga Allah telah berfirman dalam surah Hud, yang mana dalam surah Hud ayat 15 hingga 16, sesiapa yang keadaannya usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama ada oleh Al-Quran tentang sahbatannya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Dan Allah telah berfirman lagi, merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka, dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Ini adalah bukti yang mana dalil berdasarkan tentang cintakan dunia melupakan akhirat. Dan dengan
cara untuk merawat penyakit hati. Cara untuk merawat penyakit hati ada 5, iaitu pertamanya iaitu taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar, muhasabah diri, menginsafi diri, solat zikir dan berdoa. Okey. Taubat dan istighfar kan? Macam mana dikatakan kita nak taubat, kita nak istighfar kan? Okey, menurut Imam Al-Ghazali, taubat adalah pembersihan dan penyucian hati daripada dosa. Dan istighfar ni dia bermaksud memohon keampunan atau memohon penghapusan dosa hingga menghilangkan kesan dan berlindung daripada kejahatannya kan. Dan firman Allah SWT dalam surah Al-Hud, dan hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu daripada perbuatan syirik, kemudian hendaklah kamu bertaubat kepadanya. Yang mana taubat istighfar ni sangat selarilah kan. Istighfar ni kan, kita melazimi istighfar apabila kita melakukan, kita sedar kita melakukan dosa-dosa kan, dan kita bertaubat untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang kita buat itu. Okay, seterusnya adalah muhasabah diri. Muhasabah diri ni dia adalah satu perbuatan yang mana perbuatan menilai diri, iaitu kita fikir, fikiran, pendirian dan sebagainya untuk perbaiki diri sendiri. Muhasabah ni dalam satu hari kita fikir kan, dan sehari itu apa yang kita buat, apa kebaikan yang kita buat, dan apa juga kejahatan ataupun kesilapan yang kita buat kan. Kerana kita ni manusia kan, yang bermaksud manusia asli kan, sentiasa lupa, mudah lupa. Oleh itu perlulah kita dari hari ke hari kita muhasabah. Kalau kita ada perkara yang baik, kita teruskan perkara baik itu dan kita tingkatkan perkara baik itu untuk kita jadikan sebagai satu amalan kan. Tapi kalau buruk dan satu perkara yang silap di mata Allah, satu yang sangat jauh daripada apa yang Allah perintahkan, kita mohon kepada Allah, kita muhasabah untuk tidak melakukan lagi kan, muhasabah dan mohon kepada Allah keampunan untuk tidak melakukan perkara tersebut. Seterusnya menginsafi diri. Okey, menginsafi diri ni iaitu segera kita segera sedar akan kesilapan diri serta mengingati Allah SWT dan bersegera membaikinya. Selain tiada keinsafan, selagi tiada keinsafan, seseorang itu akan hanyut dengan perbuatan dosanya. Menginsafi diri, cepat-cepat sedar apabila kita melakukan kesilapan ataupun sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah telah perintahkan dan apa yang telah Allah syariatkan. Apabila kita tak sedar kan atas apa yang kita buat, tiada keinsafan, maka kita akan mudah hanyut dengan perbuatan dosa dan terus melakukan dosa yang sama. Okey, kat sini juga Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 201 yang bermaksud sesungguhnya orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan kan, daripada syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah SWT, maka dengan itu mereka tidak henti-henti melakukannya. Itu adalah berkaitan dengan mengisafi diri, Seterusnya adalah solat dan zikir. Okey, solat dan zikir ni dia merupakan merupakan senjata ampuh bagi mencegah kemungkaran. Kalau tengok orang yang memelihara solat akan dapat mencegah dirinya daripada melakukan perkara-perkara keji dan mungkar. Begitu juga dengan zikir seperti baca Quran, tasbih, bertahmid, berselawat dan semua benda perkara yang melazimi kita untuk mengingati Allah, mengingati mati, mengingati hari akhirat, dan solat juga akan mencegah diri kita daripada melakukan perkara maksiat. Okey, seterusnya cara untuk kita merawat penyakit hati ni dengan kita berdoa. Kita banyakkan berdoa, kita mohon kepada Allah SWT bahawa kita nak jadi orang yang baik, kita nak jadi orang yang betul sungguh-sungguh untuk mengamalkan dengan amalan yang Allah telah Allah perintahkan, nak jauh daripada perkara mungkar. Apa itu kepentingan
tazkiyah an-nafs dalam kehidupan. Okey. Kepentingan tazkiyah an-nafs dalam kehidupan yang pertamanya adalah untuk mewujudkan individu yang sentiasa menginsafi kesalahan diri. Kenapa perlunya persihan jiwa, kenapa perlunya penyucian roh kan. Ini bagi mewujudkan individu yang sentiasa nak menginsafi atas apa yang dilakukan kan. Bagaimana orang-orang yang sentiasa menginsafi diri dia akan cepat-cepat untuk bertaubat, beristighfar dan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Seterusnya adalah meningkatkan imej negara Islam di mata dunia. Ini berkaitan dengan rakyat, dari segi pemimpin sehingga rakyat, penduduk dalam negara itu sendiri kan. Apabila dia mengamalkan amalan-amalan soleh, dia teruskan dengan amalan kebajikan, dia melakukan perkara-perkara yang Allah telah perintahkan dan telah Allah syariatkan, maka akan jauhlah daripada negara itu, daripada orang-orang yang melakukan kemungkaran, daripada orang-orang yang melakukan sesuatu perkara yang dapat mendatangkan imej buruk kepada negara, lebih-lebih lagi rakyat yang negara yang majoritinya adalah negara rakyat yang beragama Islam. Okey, minta maaf semua. Seterusnya adalah membentuk masyarakat yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sebabkan tazkiyah an-nafs ni kita tahu penyucian jiwa kan, iaitu nak jadi orang yang lebih baik, nak jadi orang yang lebih baik, nak dapat ganjaran Allah, nak dapat pahala daripada Allah, nak jadi nak ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Maka sama-samalah mereka ni, masyarakat ini berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Dan seterusnya untuk melahirkan insan yang benar dan bertakwa. Insan yang benar dan bertakwa ini adalah orang-orang yang sentiasa melazimi apa yang Allah perintahkan kan. Orang-orang yang tak tinggalkan tak tinggal ibadah dia, tak tinggal amal kebajikan dia, perkara-perkara yang dapat membersihkan jiwa dia sehinggalah menjadi seorang yang bertakwa. Itu adalah kepentingan tazkiyah an-nafs dalam kehidupan. Boleh tengok dahulu dalam surah dalam muka surat 235. Dalam muka surat 235 ni adalah telah dituliskan berkaitan dengan amalan yang memenuhi tuntutan tazkiyah an-nafs ni kan. Amalan-amalan yang boleh dibuat oleh individu, oleh masyarakat dan negara. Okay, sekarang ni Ustazah nak semua tengok dan baca dan fahamkan kan, yang mana kita bolehlah jadikan amalan-amalan ini sebagai satu usaha kita untuk sama-sama untuk mengamalkan tazkiyah an-nafs ni, iaitu macam mana kita nak mencucikan diri kita, nak bersihkan jiwa kita dengan melakukan perkara-perkara yang Allah suka kan. Dari segi individu, kita tengok kat sini apa yang antara amalannya adalah sering menghadiri majlis ilmu kan, dan menambah amalan sunat seperti solat dan puasa, menjaga amalan wajib yang seperti solat fardu kita, dan istiqamahlah kalau kita ada berjemaah, istiqamah dalam melakukan solat jemaah itu. Seterusnya, sentiasa berzikir kepada Allah SWT dengan perbanyakkan istighfar, selawat dan sentiasa memuhasabah diri. Itu adalah dari segi individu. Kalau dari segi masyarakatnya, adakan programnya keagamaan seperti ceramah agama. Seterusnya, mewujudkan jawatan kuasa di peringkat komuniti untuk program kerohanian. Seterusnya, menyuburkan amalan baca Quran dan mengadakan karnival belia Islami yang antara pengisiannya adalah pertandingan memanah ke, forum ke, berkuda ke, apa-apalah yang berkaitan dengan keagamaan kan. Seterusnya adalah di segi negara pula, boleh perbanyakkan program yang mendidik rakyat di kaca televisyen kan. Sebab kaca di TV ni rakyat sangat mudahlah untuk lihat dan mudah untuk tengok kan. Dan benda tu akan datangkanlah bibit-bibit kepada hati masyarakat untuk berubah kan.
Seterusnya mengurangkan program hiburan kan. Seterusnya perbanyakkan program kerohanian dan meningkatkan kawalan dan sekatan capaian kelaman seseorang berunsur negatif kan. Meningkatkan kawalan kepada laman seseorang yang mendatangkan negatif kepada masyarakat apabila dia masuk kepada laman tu kan. Okay, ini adalah beberapa amalan yang kita boleh amalkan untuk sama-sama kan, sama-sama kita menyucikan diri kita, bersihkan diri kita kan, supaya kita menjadi seorang insan yang bertakwa dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah kita dah tengok dari segi berkaitan dengan tazkiyah an-nafs kan. Keseluruhannya kita dah cuba habiskan satu persatu kita sentuh, dan Ustaz harapkan semua fahamlah apa yang Ustaz sampaikan. Dan kalau jika tak faham, boleh tanya kepada Ustazah kan, tanya Ustazah apa yang tak faham, dan kita akan sama-sama ulang balik ya. Ustazah ada sediakan satu kertas kerja, tapi kertas-kerja ni Ustazah menggunakan platform Google Form. Google Form, kat situ ada beberapa soalan yang pelajar boleh jawab. Pelajar jawab, Ustazah akan bagi masa, dan Ustazah akan bagi masa sebelum Ustazah akhirkan kita punya kelas pada hari ini. Okey. Baik, terima kasih kepada pelajar yang menjawab soalan Ustazah. Okey, sekarang ni Ustazah nak kita ulang balik dan berkaitan dengan, maksudnya kita akhiri kita punya pembelajaran pada hari ini. Kita cuba tengok balik kan apa yang berkaitan dengan tazkiyah an-nafs ni kan. Betul ke para pelajar semua faham apa yang saya jelaskan tadi kan? Okey. Kita tengok kenapa apa yang berkaitan dengan jenis penyakit hati yang macam mana pula cara nak ubatinya kan, cara nak ubatinya. Lepas tu kepentingan tazkiyah an-nafs ni dan amalan yang dapat kita memenuhi tuntutan tazkiyah an-nafs ni. Kita mohon supaya kita ni sama-sama menjadi salah seorang muslim yang akhirnya menjadi mukmin kan, mukmin yang bertakwa. Bukan sekadar kita melakukan apa yang wajib saja, tapi kita ada usaha untuk melakukan perkara-perkara sunat, melakukan amalan-amalan yang lain, amalan kebajikan yang lain, untuk kita membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang mana kita tahu bahawa tidak mudah untuk kita jadi orang yang bertakwa selagi mana kita tiada usaha yang bersungguh-sungguh, tiada pengharapan yang sebenar-benarnya kepada Allah Taala kan. Betul-betul kita ni mencintai Allah lebih daripada segalanya kan. Itu adalah cinta yang paling terbaik. Cinta yang sebaik-baik cinta adalah cinta kepada Sang Pencipta kita, iaitu Allah SWT kan. Dengan itu, apabila kita cintakan Allah, kita akan lakukan apa yang Allah suruh, lakukan apa yang Allah perintahkan dengan bersungguh-sungguh. Kita buat dengan bersungguh-sungguh sebab kita nak apa? Kita nak rahmat Allah kan? Kita nak rahmat Allah, nak Allah redha dengan kehidupan kita, nak Allah nilai apa yang kita buat pada hari ini, insya-Allah ada ganjarannya pada hari akhirat kelak kan. Itu semua adalah atas sebab kita adalah hamba yang lemah kan. Semua itu perlulah diletakkan pergantungan kepada Allah dengan usaha yang sebaiknya kan. Tingkatkan amalan, rajinkan usaha kan. Jadi seorang muslim dan mukmin yang sejati, dan jadi contoh yang baik untuk agama Islam juga. Okey, itu saja daripada Ustazah pada pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada pelajar yang sangat-sangat memberi komitmen kepada belajar, memberi komitmen kepada Ustazah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis, tutup kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Az. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua.